Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Jangan kamu merasa lemah dan kamu hilang semangat ketika kamu menghadapi musuh-musuh kamu. Jika kamu berada di dalam keadaan yang berduka cita, mereka juga berada di dalam keadaan yang berduka cita. Jika kamu berada di dalam keadaan yang menderita sakit, maka mereka juga mengalami sebagaimana kamu sakit. Cuma kamu mengharapkan Allah, sedangkan mereka tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis Ustaz Azam Abdul Samad, yang berbahagia sahabat saya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Timbalan Presiden Parti Islam se-Malaysia, yang diraikan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi selaku Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Pusat, dan seluruh sah pimpinan PAS, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita berada di Bumi Sik, dekat dengan Sungai Pau, iaitu kampung kelahiran Datuk Seri Sanusi, yang merupakan orang yang dikehendaki, wanted oleh PMX dan juga rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Kerana Sanusi hari ini sudah menjadi satu zikir maksurat. Di mana-mana saja mereka akan sebut. Sehingga kan ada dari kalangan mereka bangun pagi, gosok gigi, suluh cermin, nampak Sanusi. Inilah dia manusia yang dilahirkan di Bumi Sik. Dan juga Bumi Sik juga baru 2-3 hari ini sudah menjadi destinasi pelancong. Saya pun cemburu juga, pasal kampung saya pun banyak juga rumah banglo.
Mu ingat Komang kampung ku. Pasal kampung saya ni cakap macam Sik dan juga kampung Datuk Seri Hamzah. Orang Larut, kami ni saya sebut kaukus, geng-geng puak-puak petani. Jadi sudah menjadi satu fenomena yang disebut. Tadi saya berada di hospital tadi, ada urusan di Kuala Lumpur tadi, jumpa seorang anak muda. Dia kata, ni Ustaz Derih, Ustaz Derih. Ni saya nak balik mengundi, ambil cuti dah kata. Ambil cuti, nak cuti, nak undi YB Sanusi. Hak buah-buah macam ni orang tak mau dengar sangat. Hak yang ni lah benda-benda yang menyakitkan hati dari kalangan musuh-musuh PAS dan juga Perikatan Nasional. Mereka nak buat macam-macam untuk memastikan supaya Perikatan Nasional ini tidak memperolehi kejayaan yang cermelang di dalam, untuk memikirkan bagaimana untuk rakyat ini kita fikirkan untuk diangkat kedudukan mereka. Kerana pemimpin ini ialah zaim yakhdumun nasa. Pemimpin ini ialah merupakan khadam kepada rakyat atau manusia. Sebab tu tuan-tuan tengok Datuk Seri Sanusi, dia bekerja sebagai seorang menteri besar dengan juga anggota-anggota ESCO-nya. Bekerja memikirkan macam mana untuk nak mengangkat taraf kehidupan rakyat. Ketika kami menjadi menteri, kita membincangkan masalah rakyat. Ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, berlaku 3 krisis di Malaysia. Krisis yang pertama ialah krisis ekonomi, itu biasa. Yang kedua, krisis politik, itu juga biasa. Yang ketiga, krisis kesihatan. Krisis kesihatan ini tak pernah berlaku. Di seluruh dunia tidak ada TOR ataupun tidak ada term of reference. Tidak ada negara-negeri yang untuk kita rojok bagaimana menghadapi tentang suasana COVID pada ketika itu. Tetapi alhamdulillah, kepimpinan Perikatan Nasional waktu itu, terutama yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu, maka berjaya untuk nak memberikan rakyat dalam keadaan kehidupan yang agak selesa. Dengan bantuan-bantuan insentif yang diberikan, bantuan perniagaan, bantuan kepada peniaga-peniaga kecil, itu diberikan ketika berlaku krisis kesihatan. Nasib baiklah Allah Ta'ala, berlakunya pertukaran kerajaan Perikatan Nasional waktu itu daripada Pakatan Harapan. Cuba bayangkan kalau berlakunya krisis kesihatan, berlakunya COVID pada ketika itu, Pakatan Harapan yang memerintah, tak tahulah, mungkin orang Sik hanya boleh RM30. RM30 je lebih bagi. Oleh kerana mereka asyik sebut negara bankrupt, duit tak ada, negara bankrupt, duit tak ada. Itulah ratib mereka ketika mereka memerintah 22 bulan dahulu. Sebab tu tuan-tuan, apabila sebagai seorang pemimpin, dia kena fikir macam mana kehidupan rakyat ini mereka perlu untuk atasi.
Kerana esko dibayar gaji, allowance. Kami menteri dibayar allowance. Menteri besar dibayar allowance. Tugas kami ialah nak memikirkan bagaimana untuk nak menyenangkan rakyat. Kita sebagai fasilitator, sebagai pemudah rakyat, pemudah cara, bukan untuk nak memayahkan rakyat. Ini yang kita pikirkan. Tetapi kerajaan yang ada pada hari ini kita tengok sudah hilang, orang kata apa, kompas di hidup. Saya baru ni ada jumpa dengan seorang bekas pegawai tinggi kerajaan di Putrajaya. Dia baru pencen. Dia kata lega Datuk pencen. Pasal apa? Hari ni punya kerajaan tak ada wawasan, tak ada apa hala tuju. Kurang-kurangnya zaman Tun Dr. Mahathir, marah tak marah pun dia ada juga wawasan 2020. Betul tak? Capai tak capai soal lain. Tapi dalam otak orang ingat ada 2020. Kemudian wawasan kemakmuran negara pun sama ada. Kalau kita pergi Saudi, kita tengok turun dekat airport, kita tengok dah Vision 2030, 2030. Hak yang kerajaan PMX hari ini wawasan apa? Wawasan atau wahwas? Tak ada. Lah, Madani itu slogan. Tak ada benda. Yang dia ada ni kita tengok, tak tahu apa benda yang dia buat. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sepatutnya mereka mesti memikirkan apa untuk rakyat dapat. Dia kena tumpu. Tapi walau bagaimanapun hari ini dia telah terlambat. Dia sepatutnya bermula dengan baik, tapi bermula dengan tak elok. Bermula dengan tak elok. Apa maksud bermula tak elok? Apabila dia dilantik sebagai Perdana Menteri dan dia memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan, itu permulaan yang tak baik. Pasal sudah kontra dengan apa yang dia perjuangkan selama ini. Yang duk hentam dia balun Datuk Seri Najib Tun Razak, saya masih ingat lagi waktu itu. Ketika saya menjadi ahli parlimen waktu itu, kesian waktu itu. Walaupun kami waktu itu berada di blok Pembangkang, kita lihat Datuk Seri Najib dihina macam-macam kerana memegang jawatan sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Kewangan. Karena mereka anggap ini merupakan punca-punca segala-galanya. Berlakunya kebobrokan, berlakunya ketirisan, berlakunya rasuah. Punca apabila Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Ini manifesto mereka. Tiba-tiba apabila mereka pegang jawatan ini, mereka tak tunaikan, mereka tak kotakan apa yang mereka buat. Akhirnya rakyat hari ini sudah hilang keyakinan. Begitu juga mereka bercakap soal rasuah. Rasuah ni istilah-istilah yang mereka sebut. Rasuah, tata kelola, kesenjangan, wewenang, apa lagi? Cerakin. Mereka tahu kuasa tidak ada. Lebih-lebih lagi ketika PRU yang lepas baru ni, Pakatan Harapan hanya mendapat sokongan 11% saja dari kalangan orang Melayu. 11%. Manakala Perikatan Nasional 54%. UMNO Barisan Nasional pula mendapat 33%. Itu 33% ketika no UMNO, no DAP. Sekarang mereka duduk satu rakit. Satu rakit, malu kawan-kawan. UMNO kok belasik ni nak bertanding dengan
Datuk Seri Sanusi pun saya dapat tahu kawan saya juga. Nak tanding, kesian dia bang. Bila dia sebutkan Allah nak buat jana Ustaz. Tandik milah kata. Tuan-tuan, ini di antara orang-orang yang kita dapat tengok, mereka sudah hilang jati diri. Sebab itu hari ini nak pesan kepada kawan-kawan kita dari kalangan UMNO banyak ni. UMNO ke belakang-belakang UMNO ni. Depan-depan ni kita tengok tahu dah ni semua muka-muka sokong Perikatan Nasional ujung-ujung belakang. Datuk Seri Hamzah kenal lah kawan-kawan dia lama-lama tu. Rakan-rakan, kawan-kawan di kalangan UMNO, tuan-tuan boleh sokong UMNO hari ini, BN hari ini. Syarat mereka mesti buat clearance dulu. Satu, berkenaan dengan apakah pandangan pendirian UMNO Zahid hari ini apabila mereka berkawan dengan DAP, hal yang berhubung kait dengan deklarasi Setapak 1967 yang mengatakan usaha mereka tidak ada lagi soal Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Hari ini kita nak tahu wakil daripada UMNO, orang UMNO mesti tanya pimpinan UMNO, apakah pendirian pimpinan UMNO terhadap deklarasi Setapak 1967. Apakah UMNO setuju soal tak ada Bumi Putera lagi dan bukan Bumi Putera lagi? Yang kedua, pimpinan UMNO mesti membuat penjelasan berkenaan dengan kenyataan daripada Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy daripada DAP yang mengatakan bahawasanya penjawat awam ni satu bebanan kepada kerajaan kerana banyak dianggotai oleh orang-orang Melayu. Kena buat penjelasan dulu. Yang ketiga, pemimpin UMNO mesti membuat penjelasan berkenaan dengan pendirian DAP, hal yang berhubung kait dengan UEC, sijil yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah Presiden China yang tidak mengguna silabus ataupun mata pelajaran yang ada hubung kait dengan negara kita. Kena minta penjelasan. Kena minta penjelasan. Yang keempat, pimpinan UMNO adakah merestui dengan ucapan Tony Pua yang mengatakan bahawasanya gabungan barisan ini merupakan barisan korup rasuah. Dalam keadaan mereka duduk dalam kerajaan macam ni, bersama-sama begitu. Jadi, mimpin-mimpin UMNO kena buat penjelasan kepada kawan-kawan. UMNO kok belah Jeneri, UMNO kok belah Belantik, UMNO kok belah Pendang. Sebut Pendang dah. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya ceramah di SIK ni kena sebut SIK dah lah, dengan Pendang lah. Jadi tuan-tuan, ini perkara yang kena ingat. Banyak lagi senarai-senarai yang perlu. Kalau pemimpin UMNO tak boleh jawab benda ni, marilah bersama-sama untuk dengan Perikatan Nasional untuk kita memastikan walaupun ini pilihan raya negeri di peringkat negeri Kedah, tetapi sebenarnya satu referendum, satu daripada bantahan kita untuk kita melihat bahawasanya kita menolak kepimpinan kepimpinan Pakatan Harapan dan juga PMX untuk menjadi Perdana Menteri. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Kita tak minta tuan-tuan untuk pergi berlarak di jalan raya. Kita tak minta tuan-tuan untuk pergi berlarak dekat Dataran Merdeka. Yang kita mintanya ialah pada 12 hari bulan nanti, ayo ajak anak-anak kita di Kuala Lumpur, di Johor, di Pulau Pinang, di Perak untuk balik mengundi, untuk memastikan supaya kita memberikan keputusan 36-0 di Kedah nanti, insya-Allah. Boleh tak boleh? Maka sebab tu apabila tuan-tuan kata semua boleh, dengan ini saya melancarkan kutipan drama. Minta kepada semua di kalangan petugas-petugas jumpa untuk nak
kita dapatkan sumbangan daripada yang hadir pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, dulu orang-orang Sikh ini waktu zaman reformasi dulu motong getah sari simpan 5 rupang. Haba nak tambang bah pergi buat demonstrasi. Betul Syekh Hamzah. Dulu kami buat puak ni dulu himpun duit sari 5 rupang nak buat tambang, nak pergi demonstrasi dekat dengan Dataran Merdeka nak bela reformasi. Lepas tu menyesal pula. Kami dulu kena kan. Duk kena dulu. Duk kena gas medih mata, tapi syukur waktu tu penyakit resdung hilang. Tak hilang apa bila kena gas medih mata tu, ya Allah. Saya ingat bersih 2 tu lompat pagang tinggi tau, pagang tinggi. Pendek kata hak yang hari biasa tak lepas, tapi luar tabi'in lepas. Lepas hari itu bila nikih apabila lari daripada FRU ketika di Ligan ketika bersih dahulu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah tuan-tuan semua boleh jangan berhenti. Hak tukang pungut jangan bergerak selagi dia tak bagi. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita mendengarkan lagi amanat yang akan disampaikan oleh pimpinan tertinggi kita. InsyaAllah aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.